Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa mardatihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. InsyaAllah malam ni muka surat yang ke-18. Lebih kurang saya bagi ke 10 ke 11 dah daripada bawah. Kata tuan pengarah kitab kita, qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. Bermula haram dengan sebab haid dan nifas itu dengan barang yang diharamkan atas orang yang junub sekaliannya. Kita nak masuk benda yang dilarang ke atas orang puai yang mari darah haid ataupun darah nifas. Dalam tempoh dia mari darah tadi, ada beberapa perkara yang mana dia tak boleh nak buat. Kalau dia buat, hukumnya haram, berdosa. Walaupun dia kata benda tu ibadat, sebab tu tak boleh nak buat. Kerana ibadat yang dia kata dia nak buat tadi tu dalam tempoh dia haid ataupun nifas, ditegah ke atas orang puai tadi. Kerana kehormatan bagi ibadat tadi tak boleh dibuat oleh perempuan yang mari darah kotor. Gapo benda pertamanya dia kata benda yang diharamkan ke atas orang yang berjunub. Maknanya orang berjunub ialah orang yang memasukkan kepala hasyafah zakar dia ke dalam faraj. Hak tu orang panggil orang yang berjunub. Maknanya orang yang bersama, seorang lelaki bersama dengan orang perempuan lah. Ataupun orang yang mengeluarkan air mani. Itu orang panggil berjunub. Dia tak sama dengan orang haid dan juga nifas. Sebab setengah ulama dia bahas hadas ni ada bagi 3. Dia kata ada hadas kecil, ada hadas besar, lepas tu ada hadas pertengahan. Kalau hadas kecil ni supaya kita ketung gitu tu lah. Supaya biasa yang memerlukan kepada ambil air semaya. Yang keduanya, hadas besar ni dia bagi 2. Ada hadas pertengahan dengan hadas besar. Hadas besar kena haid dan nifas. Pertengahan ni bagi orang yang berjunub. Sama ada keluar air mani ataupun memasukkan kepala zakar dia ke dalam kemaluan. Maka itu telah dikira sebagai berjunub. Sebab apa dia bagi 3 gitu tu? Kerana tengok kepada benda yang dilarang ke atas 3 golongan ni beza. Kalau orang yang berhadas kecil, barang yang dilarang ke atas dia tu lebih kurang dalam nekara. Lebih kurang. Kau berapa? Ada berapa lebih kurang 4 perkara lah. Kemudian bagi hadas sederhana ni nekara lebih kurang. Kemudian bagi orang yang berhadas besar sungguh ni ada lebih kurang 10 perkara. Tengok atas perkiraan kitab-kitab lah. Cuma nak katanya bagi orang yang haid dan juga nifas, dia ada banyak halangan berbanding orang yang keluar air mani saja. Jadi apa yang diharamkan ke atas orang yang berjunub, orang haid nifas tak boleh buat juga. Lepas ni dia akan cerita gapo dia benda tadi. Dan ditambahkan pula, ada lebih lagi lah. Gapo dia? Haram lalu di dalam masjid. Dia tak boleh nak lalu dalam masjid. Maksud lalu ni maknanya dia tidak berhenti. Itu maksud lalu. Dia tidak berhenti dalam masjid. Jadi orang tina ni kalau mari darah haid nifas tak boleh lalu dalam masjid. Itu pun syarat. Jika takut titik darahnya orang yang mari haid dan juga nifas. Kalaulah dia khawatiri menyebabkan boleh jatuhnya darah haid ataupun darah nifas ke dalam masjid, maka haram dia masuk.
Kerana haram dia mengotorkan masjid. Nah, kita fahamlah. Bila kita masuk dalam masjid, rumah Tuhan, kita diharamkan buat perkara-perkara yang tak comel dalam masjid. Antara benda yang tak comelnya ialah kita menajiskan masjid. Tak kira lah menajiskan itu apa. Contohnya kita kecil dalam masjid saja-saja. Dosa. Tak ada tempat lain. Dosa. Ataupun kita gelesek tahi di masjid tak boleh. Buatlah benda-benda yang najis yang mengotorkan dalam masjid, hukumnya adalah haram. Jadi salah satu perkaranya ialah bilanya tertitik darah. Darah ni hukumnya adalah najis. Jadi kalaulah dia khawatiri, dia masuk je dalam masjid menyebabkan darah haid dia tu titik, maka ketika tu hukumnya adalah haram. Hak ni kita kena iktibar juga orang-orang zaman dulu dah. Orang-orang zaman dulu dia tak pakai pampers supaya orang tina zaman lah ni. Boleh serak molek. Orang panggil apa, teknologi zaman lah ni ke supaya tak serak gapo. Tu pandai-pandai lah. Tapi kalau zaman dulu kak, kira ikat dengan kain ngacawak gitu ya. Jadi boleh jadi tain darah mari banyak menyebabkan titik juga. Bekah. Maka ketika tu haram dia lalu dalam masjid. Hak ni tak serupa juga. Dia haram masuk ni bukan dengan sebab titik darah tu tidak. Ulama kita kira marikan hujah dia. Illah masuk dalam masjid bukan illah haram dia masuk dalam masjid bukan dengan sebab titik darah tu tidak. Illah dia lari masuk dalam masjid tu kerana nak menjaga kehormatan masjid. Sebabnya kita orang yang yang keluar air mani berjunub. Kita juga tak boleh masuk dalam masjid. Tak gitu. Kita pun tak boleh masuk dalam masjid juga. Apatah lagi orang puas. Jadi walaupun dia tu kata tidak mengwatiri jatuh darah dia dalam masjid, dia tak boleh masuk juga. Cuma dia kata sini mana ni? Dan jika tiada takut maka makruh juga. Hukumnya makruh, tak comel. Kalulah dia kata tak jatuh, hukumnya makruh. Dia lalu dalam masjid. Mana lalu dalam masjid, dia masuk dalam satu pintu, tubik ke pintu lain. Boleh. Boleh lagi dia lalu. Boleh lagi dia lalu jika dia confirm darah tak titik. Tapi dia tak boleh duduk. Lepas ni dia cerita duduk tu tak boleh. Lalu ni tengok. Kalau kata darah tu titik, haram. Tapi kalau dia yakin darah dia tu tak titik, makruh. Tak comel mana. Tak comel mana masuk. Jadi kalau zaman lain ni kat dia pakai pampers comel tu kat, hukumnya kat makruh lah. Makruh dia masuk lalu tubik ke pintu lain. Itu maksud dia. Dan haram puasa, fardu dan juga sunat. Bagi orang yang mari darah haid, dia tak boleh nak puasa. Tak kira lah puasa sunat ke ataupun puasa fardu, ijma' ulama. Haram dia berpuasa kerana dalil daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, dia cerita bahawa perempuan-perempuan pada zaman Nabi SAW tak kala mana mereka ni diberi musibah marinya darah haid, maka diperintahkan supaya mengqadakan puasa tetapi tidak mengqadakan solat. Mereka dilarang untuk berpuasa dan juga solat, tetapi semaya tak perlu qada. Ada pun puasa dia wajib qada. Sebabnya puasa ni sekali dalam setahun sahaja. Ada pun solat sehari 5. Kalau kata 15 hari kan hanyalah dia jadi ada keberatan bagi perempuan pada masalah tu, maka tidak boleh berpuasa. Dan haram atas suami mentolak akan perempuan yang mari darah haid ataupun nifas dengan syarat yang tersebut pada kitabut talaq. Kena ngaji bab cerah nanti ni. Ketika mana isteri mari haid ataupun nifas, haram bagi suami untuk menceraikan isteri dia.
Kena beza. Hukumnya haram. Tapi jatuh tolak ke tidak? Jatuh. Jatuh ya. Cerai-cerai. Tapi hukumnya berdosa. Bagi suami menceraikan isterinya dalam tempoh dia masih lagi dalam tempoh haid ataupun nifas, haram bagi suami menceraikan isterinya walaupun perceraian tadi berlaku, walaupun jatuh tolak. Sebab apa tu jadi haram? Kerana menambahkan ataupun melambatkan tempoh iddah bagi puan. Itu ilah dia. Sebab bila dia cerai dalam tempoh puan tadi tu masih lagi dalam haid, tempoh tadi tak kira lagi iddah dia. Bila kira start iddahnya? Bila mana dia suci. Sebab di sisi mazhab kita, salah satu quru' ditafsirkan 3 kali suci. Jadi kalau cerai dalam tempoh dia mari darah haid, maka ketika tu lamalah bagi orang puan tadi kena iddahnya. Salah-salah dia nak nikah laki baru nyaknya bagi dia. Nyaknya lah bagi puan tadi. Jadi sebab itu hukumnya haram bagi suami. Cuma bab ni kejap hamba ada tulis kau bab cerai ni tak ada. Cuma ada pengecualian sekiranya isteri minta cerai. Dalam istilah kitab fiqh orang panggil khuluk. Orang Melayu panggil tebuh tolak. Isteri minta cerai nak bayar ke tok lelaki suruh cerai dia. Habis cerai lah hamba bayar ke habis 1,000 misalnya. Jadi tok lelaki kata, ada gitu tak, marilah. Mudah. Dia ada buat perjanjian tok lelaki bini. Adalah ni dalam mahkamah syariah biasanya kita tahulah. Kes tebuh tolak. Jadi dalam kes ni hukum dia tak haram bagi suami menceraikan isteri dia. Sebab isteri sendiri minta. Dan dia rela tempoh iddah dia jadi lama. Hak ni ada pengecualian bagi masalah tebus tolak. Tapi kalau cerai seperti biasa, suami yang nak menceraikan isteri dia hukumnya adalah haram walaupun perceraiannya berlaku dalam tempoh haid ataupun nifas tadi. Habis. Panjang lebar lah tu dia suruh rujuk lalu dah kita bertolak. Biasa kita bertolak ni dalam kitab kita ni tak jumpa lah. Kena ngaji kitab sah. Baru jumpa perihal masalah perceraian. Pak I tu belakang tu yang ngaji tu stam. Kena tanya dia yang ngaji. Yang ngaji kitabul iqna. Yang ngaji kitab iqna stam. Panjang lebar kita bicara pasal perceraian. Dan haram mubasyarah antara pusat dan lutut sama ada, tinggal perkataan itu, sama ada dengan wati atau lainnya lain wati. Dalam kitab ni dia menggunakan istilah mubasyarah mengikut pendapat Imam Zakaria Al-Ansari Syekhul Islam, begitu juga Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfah. Mereka menggunakan istilah mubasyarah. Apa maksud mubasyarah? Bersentuh kulit. Dalam mazhab Syafi'i, ulama Syafi'iyah menggunakan 2 istilah dalam bab ni. Setengah ulama mereka menggunakan istilah mubasyarah. Apa maksud mubasyarah? Bersentuh kulit tanpa ada perantaraan. Maknanya tak berlapik. Jadi di sisi pengarah kitab kita, dia kata haram tok lelaki bini setuh antara kulit dengan kulit. Mana setuhnya? Antara pusat dan juga lutut. Tak kira lah dia setuh tadi tu dengan sebab dia berjimuk ataupun lain daripada berjimuk. Sama ada rasa lazat ataupun syahwah ataupun tidak. Ni pendapat tu pengarah kitab kita. Tetapi kalau tengok dengan syahwat, tak ada masalah. Dia suruh bini dia telanjang. Misal, dia pun naik gerang. Tak apa. Atas pendapat sini. Sebab tu pengarah kitab kita guna mubasyarah. Bersentuh secara langsung. Cumanya ada setengah ulama Syafi'iyah. Antaranya dalam kitab
Raudhah bagi Imam Nawawi. Begitu juga Ibn Ruslan dalam kitab Zubab. Ibnu Hajar sendiri dalam kitab-kitab dia yang lain daripada Tufah, dan Imam Ramli dan juga Khatib Syarbini, dia menggunakan istilah istimta'. Bila guna istilah istimta', terjemahannya bersedap-sedap. Bila kata gitu mesti ada syahwah, baru haram. Kalau tak ada syahwat, tak haram. Jadi kalau guna istilah istimta', walaupun dia pegang bini dia tadi tu dengan ada penghalang sekalipun, haram. Sebab dah dia ada rasa gairah, ada rasa syahwat. Ala kulli hal, nak pergi kat mana sah, boleh pergi dua-dua. Boleh pergi dua-dua, sama ada nak kata istimta' ataupun boleh kata mubasyarah. Tapi dalam kitab kita ni kata mubasyarah haram. Satu. Dan kata qil, setengah daripada ulama, tiada haram lain daripada wati. Wak haramnya hanya berjima. Ada pun selain daripada tu, tak haram. Kata qil, maknanya qil ni perkataan yang lemah di sisi mazhab kita. Tapi adalah pendapat. Dan apabila putus darah haid dan nifas, putus dengan makna berhenti, kering. Bukan kata putus gitu, tidak. Maknanya kering. Bila puai tadi tu letak kapah ataupun tisu dalam kemaluan dia, tak ada tanda darah. Itu makna putus. Halal baginya, bagi perempuan yang datang haid dan juga nifas tadi, mandi. Baru boleh dia nak mandi. Dengan niat mandi hadas. Kerana mengangkatkan hadas atau tayamum. Halal maknanya boleh dia mandi nak mengangkat hadas ataupun tayamum bagi orang yang tak boleh nak mandi. Dia kena tayamum. Dan tiada halal dahulu daripada mandi atau tayamum. Adapun sebelum daripada tu, tidak dihalalkan bagi perempuan tadi segala perkara yang diharamkan, melainkan dua perkara sahaja, iaitu puasa dan tolak. Sebelum perempuan dia mandi, dia tak boleh lagi buat perkara-perkara yang diharamkan tadi. Dia tak boleh nak baca Quran, dia tak boleh nak masuk dalam masjid, semua benda tak boleh. Dia nak berjimak dengan suami dia tak boleh, melainkan setelah dia mandi, baru boleh. Cuma tu pengarah kita kata ada dua perkara je. Walaupun dia tak mandi lagi, tapi darah dia kering, dia boleh buat dah. Pertama, puasa. Misal, kita masuk subuh 5.50 dah ni dah. Misal ni, kamu tak ingat mana, 5.50. Jadi, orang puai tadinya, semalamnya mari darah lah, 2-3 hari dah mari darah. Dekat-dekat 5.50 tu, lebih kurang dalam 5.30, dia bangun tidur, kering. Dia yakin kering dah. Maknanya putus lah darah haid dia. Cumanya dia sahur dulu. Tak ada nak mandi. Rugi dia kena sahur dulu. Tidak lapar. Dia sahur dulu. Sedang mulai habis sahur, niat mulai apa dah? Orang bel. Sah ke puasa dia hari tu? Sah. Walaupun dia tak ada nak mandi lagi. Samalah juga supaya kita tok lelaki bini bersama isteri semalam. Bangun-bangun lewat dah. Sekala dia dulu mandi. Pagi tu tak ada nak mandi, sahur dulu. Tengok-tengok orang bel. Bini tanya tok lelaki, sah kau puasa kita hari ni abang? Abang nak jawab apa nak? Sah. Kalau abang juga abang sendiri tak tahu, malu ke bini? Ni hotel ni tak lagi ni. Dia tak tahulah kali kata. Tengok-tengok YouTube Ustaz Azhar ayat agama. Hanya nak itu. Boleh. Dia nak puasa. Walaupun tak mandi lagi. Walaupun tak mandi lagi, boleh. Cuma time mandi kaget tu beringat. Janganlah duk sungguh sangat mandi sehingga air masuk dalam rongga dia. Sudah. Ni mari was-was pula time tu jolok. Mulut dia jolok, kemaluan dia masuk air kat batal pula puasa, tak pasal-pasal. Nak katanya, kalaulah puai tadi tak ada lagi mandi, boleh dah dia nak puasa. Begitu juga kalau tok lelaki dia nak cerah dia ketika tu pun, tak haram dah. Tak haram dah kerana dia telah berhenti darah.
walaupun dia tak mandi lagi, walaupun tak terangkat hadas dia lagi, dibenarkan dah ketika tu. Nak pergi kubur, masa nak pergi kubur, tak ada masalah. Kubur boleh. Nah. Hek boleh. Orang puas hek boleh lagi pergi kubur. Awak tak boleh pergi kubur ni orang yang berkabung. Nah, orang tin yang mati tak lelaki. Tak boleh pergi kubur. Nah, sebab dia mau masuk dalam tempoh berkabung tu. Nak pergi tengok tok lelakinya bukan keperluan daruri. Nah, boleh tengok lepas ni. Hak ni biasa juga orang-orang kita dah. Payah juga tu nak ayat tu. Nah, tok lelaki mati nak tengok ngelah. Tak comel. Nah, moleknya duduk rumah dulu. Bila nak perginya? Bila habis edah. Habis waktu ihdad berkabung, barulah dia pergi tengok. Nah. Orang kita lah ni tak comel belaka tu. Time itulah tok lelaki, orang tino pun berkaluklah nak pergi tengok capu tu dah. Orang puai orang lelaki. Kalau jenis tutup tudung belaka tu tak apa juga. Ni free hair pula mari. Alah haknya dah. Haji-haji waktu haji tengok rambut orang tino pagi tu boleh tengok. Tu mari pula balik Amerika, balik Kuala Lumpur. Alah. Tak comel belaka tu. Tak comel belaka. Ada ayat gini lah. Mana memang kita ni. Ada pun yang lain daripada puasa dan tolak, maka tiada halal melainkan kemudian daripada mandi, yakni mandi wajib, atau tayamum, yakni ganti bagi mandi tadi. Ada pun benda-benda lain kena mandi dulu. Nak bersama suami, bini. Kering dah darah haidnya. Tok lelaki tanya, kering dah darah haid? Kering dah. Lalu. Tak sobat. Tak boleh. Bini kena ayak. Kena mandi dulu abang. Baru boleh. Ni tak boleh. Yang budak-budak muda lah ni kena terik atau memang. Ni sisa awak ni. Kena ayak. Ni yang ngaji tak dah habis baca saja kan. Nyanyi lah. Bini pun tak tahu. Tak lelaki tak tahu. Buat perkara haram. Dan wajib atas perempuan yang haid. Yakni perempuan yang mari darah haid. Qada puasanya. Yakni puasa yang dia tinggal ketika tempoh haid tadi tu. Puasa wajib lah ni, puasa wajib. Bersalahan sembahyang, tiada wajib qada atasnya atas perempuan yang haid, bahkan makruh. Puasa sahaja yang dia kena qada. Semaya tak wajib dia qada. Salahlah dia rajin nak qada juga semaya, makruh. Tak comel. Buat benda yang tak comel. Buat amal ibadat lain lah. Jangan buat semaya ketika tu kerana Nabi tak suruh. Nabi tak suruh kita qada semaya ketika tu. Dan kata kil haram. Atas pendapat ulama yang lain kata haram. Tak pasal-pasal boleh dosa. Ni orang jahil nak buat ibadat ni masalah juga. Kita tak ada ilmu tapi rajin nak buat amal taat. Maka kena tipu setan dulu lagi lah. Nak banding kita dengan orang tak buat ibadat, hanya kita mana? Sebab kita suka kita buat ibadat, kita boleh pahala, lah sekali rugi. Supaya orang nego, ia serah dia tutung, rupa-rupanya rugi. Nak banding orang kita nego langsung. Baik dia. Kita ni habis modal. Rupa-rupanya rugi. Kena tipu setan. Setan ni suka tipu orang nak buat amal taat ni. Nak dibanding orang buat ngarut dah tu, dia kata, ni berat pada aku lagi. Awak nak mari masjid. Nak makan serba. AJK masjid biasa kena tipu. Sebab kita serah kita hebat sekali pada orang. Ustaz kena tipu kat orang. Orang tipu, setan tipu dia juga. Ustaz. Sebab apa dia serah dia hebat pada orang. Tak kena lalu tu. Walhalnya kita jahil. Tukir juga. Bermula haram atas orang yang berjunub. Ni masuk dah. Hadah pertengahan. Tadi hadah berat. Ni hadah pertengahan orang yang berjunub. Itu sembahyang. Haram dia semaya. Semaya tu sama ada fardu ataupun sunnah. Haram. Tak boleh dia nak semaya. Ataupun semaya jenazah. Tak boleh juga ni. Semaya jenazah juga tak boleh. Cuma dalam bab semaya ni ada pengecualian, melainkan bagi orang yang faqidut tahuraini. Apa dah? Faqidut tahuraini, orang yang tak boleh nak guna air ataupun tak boleh nak guna tanah. Dia luput dua alat
untuk bersuci, maka bagi orang ni, dianya berhadas. Tapi ketika tu kena semaya. Jadi wajib bagi dia untuk solat hormat waktu. Walaupun dia tidak ambil air semaya, ataupun ketika tu dia tak boleh nak mandi kerana tak ada alat. Jadi terpaksa juga dia semaya kerana menghormati waktu ibadat ketika tu. Itu faqidut tahura ini. Ataupun bagi orang yang daimul hadas. Daimul hadas maknanya orang yang sentiasa keluar sesuatu daripada kemaluan dia. Orang gini juga kalau nak kiranya dia ni kekal dalam keadaan berhadas tak gitu. Cumanya dia dibolehkan untuk sembahyang kerana darurah. Dengan syarat-syarat yang kita ajar dah hari tu. Jadi dua golongan ini sahaja yang diberi kelonggaran. Tapi orang yang berjunuk tak kira lah. Sembahyang ni tak kira. Fardu ke sunat tak boleh juga. Lepas ni dia ada cerita kan? Sama juga dengan sembahyang ni. Dalam mazhab kita, sujud syukur ataupun sujud tilawah tak boleh juga. Dia mau berjunuk, teka tu lah nak sujud syukur tak boleh. Kerana hak tu ibadat. Ataupun sujud tilawah, dengar ada orang baca ayat Quran, siapa ayat sejadah, dia pun nak turun juga sujud. Tak boleh juga kerana dia berhadas. Dan yang ketiganya ada ulama masukkan juga khutbah Jumaat. Tak boleh juga dia baca. Khutbah Jumaat juga tak boleh kerana syarat bagi tiga perkara ni taharah anil hadatsil akbar wal asghar. Suci daripada hadas besar ataupun hadas kecil. Tak boleh. Dan membaca Quran yang tiada dinasahkan tilawahnya. Haram juga bagi orang berjunuk nak baca Quran. Baca dengan makna tubik suara kat mulut lah. Bukan dalam hati. Hati ni orang tak panggil baca. Kata baca bila suara tubik kat mulut. Baca Quran pula yang tidak dinasahkan tilawah dia. Sebab ada juga Al-Quran yang dinasahkan tilawah. Ada beberapa contoh. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu iza zanaya farjumuhumal battata. Nakalam minallahi. Wallahu azizun hakim. Ayat tu nak cerita tentang ayat hukumnya bagi orang penzina. Penzina muhsan, orang yang pernah berkahwin, dia berzina juga, maka orang ni kena rejam. Ayat tu kalau kita baca dalam Quran lah ni tak jumpa dah. Tetapi hukum dia ada lagi. Tetapi pembacaannya dinasahkan. Kalau kita baca ayat tu tak apa. Buat tak bolehnya ialah ayat yang tidak dinasahkan. Maknanya ada dalam masalah ni dah. Ayat-ayat tu tak boleh kita nak baca jika satu ayat atau satu huruf sekalipun. Walaupun kita sebut alif lam mim, kita sebut alif. Alif tu niat baca ayat Quran, tak boleh. Haram kita baca. Haram baca sama ada sir atau jahar. Sir dengan makna perlahan. Apa dhabit sir? Dhabit sir dengan makna kita baca kat mulut, kita hanya dengar kat telinga kita saja. Orang sebelah kita tak dengar. Itu makna sir. Supaya kita semaya zuhur lah. Kita semaya asar. Ataupun kita semaya gorek tadi rakaat ketiga kan. Kitanya sunat baca secara sir. Qadar lagu mana sir? Telinga kita dengar baca ayat mulut kita ni. Kalau tidak ada halangan gapo-gapo lah. Tetapi orang sebelah kita tak dengar. Hak tu orang panggil baca secara perlahan. Kena dengar juga kat telinga. Tapi kalau ada pelakar ataupun orang gegek sebelah-sebelah tu tak apalah. Maknanya sekadar kalulah kita baca tu boleh dengar kat telinga. Hak ni orang panggil sir. Kalau jahar pula, jahar ni baca secara derah. Bahasa Kelantan panggil derah. Bahasa luar orang panggil nyaring secara kuat. Apa tobek dia? Telinga kita dengar, orang sebelah kita pun dengar. Ni orang panggil jahar tu. Jadi dalam semaya kita ni, kita tidak disunatkan kalulah seorang makmum membaca secara jahar. Sekira-kira orang sebelah kita dengar kita baca. Nyaknya, kalulah kita baca gitu menyebabkan ganggu dia pula sebelah. Haram baca gitu dah. Baca kalau tu email dia. Tu nyaknya haram. Nak semaya jemaah dah. Tak mengaji mana juga. Haram. Degah dia baca sore. Kadang-kadang dia duduk belakang tu email pula. Nyaknya tu email. Nak baca ganggu dengan baca makmum di belakang. Jadi kalau orang berjunuk, dia tak boleh nak baca Quran. Sama ada nak baca slow-slow ataupun nak baca secara derah.
Yang bolehnya kalau dia baca dalam hati, tak apa. Ataupun dia tengok, dia tengok saja, hak tu boleh. Tapi kalau dia tubik suara, haram. Dan tiada haram membaca Taurah dan Injil. Kitab Taurat dan kitab Injil, jumpa dia cari. Dia nak baca, tanya dia mari haid. Boleh. Ataupun tanya dia mari nipah. Boleh. Tanya dia selepas bersama isteri. Ni serupa ni. Berjunub ke sama ada orang haid nipah, serupa berlaku ni. Tak boleh berlaku ni baca ni. Bahkan tiada makruh baca keduanya. Tapi, tak makruh. Baca Taurat dan juga Injil. Sebab bukan Quran. Bukan Quran. Sama telah pula ni. Tak ada dah yang asli. Tak ada dah yang asli. Adapun segala zikir Quran. Apa makna zikir Quran? Tiada haram jika dikosakkan zikir atau itlaqkan dia zikir Quran. Zikir Quran ni adalah sesuatu zikir yang mana asalnya ialah ayat Quran. Kita duk berzikir sebuah skala, tapi sebenarnya zikir tu kalau tengok dalam Quran ada. Contoh dalam mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitanya semua duk berzikir Bismillahirrahmanirrahim. Naik kereta baca Bismillah, nak makan baca Bismillah. Jadi kak semalamnya bersama isteri. Tak ada mandi lagi. Nak sahur, sebelum sahur tu baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ke nak baca Bismillah? Boleh. Dengan syarat, dengan syarat dia kata kena kosak zikir. Niat kita baca Bismillah tadi tu zikir. Bukan niat baca Quran. Ataupun itlaq. Itlaq dengan makna dia tak niat gapo-gapo. Dia tak niat zikir, dia tak niat Quran. Baca sekadar. Sepuluh dengan orang orang panggil terlepas mulut. Orang tepuk dia. Bismillah. Boleh. Apa lagi contoh? Contoh kita baca doa naik atas kenderaan. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ada dalam Quran. Ataupun kita baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada ayat Quran. Apa lagi? Contoh. Subhanallah ada. Alhamdulillah ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada sama telah dia. Ada. Jadi dia baca tu kosak zikir boleh. Ataupun dia tak kosak apa-apa. Contoh orang berzikir, dia berzikir guna 3 ku. Dia berzikir guna 3 ku boleh. Jangan kosak baca Quran. Tapi kalaulah dia baca alif lam mim. Dia kata, kau tak niat baca Quran, kau niat zikir. Boleh ke? Tak boleh. Sebab alif lam mim bukan zikir. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dianya mari kita tanya apa baca? Ambo niat zikir. Ini ayat dia. Kita kata tak kena lagi mek haji. Sebabnya hak tu orang tak zikir, hak tu baca Quran. Hak tu orang buat baca Quran. Jadi zikir Quran ni zikir yang asalnya ialah ayat Al-Quran. Boleh kita baca dengan syarat kosak zikir ataupun kita tak niat gapo-gapo. Dan menyentuh mushaf. Kita sentuh. Sama ada dengan tangan ke ataupun dengan anggota tubuh badan kita. Itu maknanya. Tanpa ada pelapik. Cuma ulama kita kata walaupun ada pelapik pun tak boleh. Dia tak sama dengan kita sentuh orang tina. Sentuh orang tina ni kalau berlapik tak apalah. Sebab dia mazinatus syahwah. Jadi selagi tak sera kulit dia tu, kita tak sera lah. Tapi Quran ni walaupun kita pakai sarung tangan, dengan alasan kita tak ada air semaya, nak pergi Quran. Tak boleh. Kerana bukan dengan sebab mazinatus syahwah ke atau apa. Sebab kita nak ta'zim dia. Jadi kita tak boleh nak sentuh Quran. Ni atas mazhab Syafi'i dah. Hamba cerita malam ni mengikut pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i. Hamba tak cerita dah pendapat ulama lain. Boleh juga nak baca ustaz ada pendapat ulama lain. Tu kita tak cerita lah hari ni. Sebab pembelajaran kita pada malam ni khusus dalam mazhab Syafi'i. Tak boleh juga sentuh Quran. Dan menanggung akan dia akan Al-Quran. Sama telah lah nak tanggung. Tanggung dengan mana bawa. Kalau sentuh tak boleh.
Lebih-lebih lagi kalau kita pergi kita bawa. Dan tawaf sama ada fardu atau sunnah. Baca laju-laju lah ni. Haram juga bagi orang yang berhadas besar, dia tak boleh nak tawaf. Sama ada fardu ataupun sunnah. Haram sebab tawaf tu adalah ibadah. Tawaf tu adalah ibadah yang memerlukan taharah, tak boleh juga. Dan diam di dalam masjid. Ni kita cerita tadi ni. Duduk dalam masjid. Dalam orang Kelantan panggil duduk. Maksud diam sini tak gerak. Bukan kata berjalan tidak. Duduk. Jika qadar tomak ninah sekalipun, walaupun sekejap, qadar subhanallah. Ada 2 saat ya. Tak gerak dalam masjid. Tak boleh. Haram. Dan tiada haram lalu di dalam masjid. Bagi orang berjunuk, dia tak haram lalu dah. Supaya kita cerita tadi. Orang haid, dia haram lalu sekiranya khawatiri darah titik. Tapi kalau orang yang berjunuk, dia kata tak haram lalu dalam masjid. Seperti, contohnya lagu mana? Nak kata lalu ni. Pengertian lalu tu lagu mana? Seperti masuk yang junuk pada satu pintu dan keluar pada pintu yang lainnya. Tu orang panggil lalu. Lalu ni maknanya kita tak lalu jalan sama. Masuk pintu A, tubik pintu B. Ni kalau masuk pintu A, tubik pun pintu A, orang tak panggil lalu. Orang panggil musing. Orang kata panggil musing ataupun berulang alik. Apa lagi orang panggil? Orang tahu lah lebih kurang. Orang tak panggil lalu lah tu. Jadi dia kata tidak haram, bahkan tiada makruh pula pada kaul yang asah. Atas pendapat yang kuat di sisi ashab Asy-Syafi'iyah, dia kata tak makruh, boleh lalu. Boleh lalu. Sebabnya ada perbuatan sahabat dia lalu dalam masjid. Pada zaman Nabi SAW, Nabi tak larang. Dan pergi datang orang berjunub, dan pergi datang orang junub dalam masjid haram seperti diam padanya pada masjid. Ni yang kata ni, pergi datang ni maknanya dia mundar mandi ataupun masuk pintu A tubik pintu B, haram. Sebab orang tak panggil lalu gitu. Orang tak panggil lalu. Dia kata serupa dengan dia juga. Ni mengikut pendapat Imam Syafi'i. Dan haram pula atas yang junub. Haram juga atas orang berjunub membaca khutbah Jumaat. Dia ayat sini. Haram juga dia baca khutbah Jumaat. Dan sujud tilawah dan syukur. Mengikut mazhab Syafi'i tak boleh. Ada pun mazhab lain, ada setengah ulama kata boleh. Dan haram atas orang yang berhadas kecil. Habis dah. Masuk pula cerita pasal hadas kecil. Bagi orang yang berhadas kecil yang memerlukan dia ni ambil air semaya, haram ke atas dia sembahyang. Dalam tempoh dia tu berhadas kecil, tak boleh dia nak semaya. Samalah perbahasan yang tadi juga. Dan tawaf, tak boleh juga dia nak tawaf. Dan sujud tilawah, dan sujud syukur, dan khutbah Jumaat. Sama ni, perbahasan sama. Dan menyentuh mushaf. Tak boleh juga orang yang tak ada air semaya dia pergi sentuh mushaf. Demikian lagi kulitnya kulit mushaf. Orang Kelantan kita ni panggil Quran belaka. Mushaf tu kulit dia pun kita tak boleh nak sentuh. Sebab orang masih lagi panggil mushaf. Kita jangan kata, ni tak ada ayat Quran ni ustaz, kulit dia ni. Tak boleh. Sebab dia ni dikira satu, orang panggil satu package tu. Kira Quran belaka. Jadi di sini perlu kita tanya gapo maksud mushaf. Apa makna mushaf? Sudah. Jadi mushaf ni, ambo dah ubik sebelum ni ya, sesuatu yang ditulis padanya Quran. Itu telah dinamakan mushaf. Sesuatu yang ditulis padanya Quran, walaupun setengah ayat, sebahagian ayat dia tak penuh. Dengan kosak nak baca. Dia tulis tu dengan kosak untuk dibaca, maka itu telah dikira sebagai mushaf. Jadi hak ni tak boleh nak sentuh. Jadi sini masuklah juga dia ke cerita asal lepas-lepas ni. Serupa dengan orang zaman dulu ataupun kalau kita lah ni di Mauritania, di negara Afrika, dia belajar Quran tu dia tulis atas pelepah pertama ataupun dia tulis atas luh. Luh ni kayu besar. Dia tulis atas tu Quran. Jadi tak boleh juga situ.
Ataupun budak-budak tapih, biasanya dia tulis semula ayat Quran yang dia hafal. Dan dia buat buku Quran dia tu. Kalau siapa-siapa biasa tengok budak-budak tapih ni, dia tulis semula. Hak tu juga tak boleh nak sentuh sebab telah dikira sebagai mushaf. Sebab dia tulis Quran yang kosaknya untuk dibaca Quran tak di situ. Habis itu. Jadi sini dia kata tak boleh nak sentuh mushaf. Demikian lagi kulit-kulit mushaf. Dan jika bercerai daripada mushaf sekalipun, tak boleh juga kita sentuh kulit tadi selama dibangsakan baginya bagi mushaf. Selagi mana orang masih panggil lagi kulit tu kulit Quran, kita tak boleh nak sentuh kulit Quran tadi. Biasanya Quran kita ni dia cabut kulit dia dah. Jadi orang ambil kulit dia saja tu, kadang-kadang pergi letak dengan buku lain. Kalulah orang kata, itu kulit Quran tu. Masih lagi orang sebut gitu. Tak boleh nak sentuh kalau kita tak ada air semaya. Walaupun kulit Quran tadi tu telah cabut. Tapi kalau dia letak kat buk, menyebabkan orang tak kenal dah tu kulit Quran. Dia balut ke lagu mana, menyebabkan orang tak nampak dah tu kulit Quran. Maka ketika itu dibolehkan untuk dia sentuh. Sebab hilang dah nama dia. Hilang dah nama Quran daripada kulit Quran tadi. Dan jika tiada, contohnya, dan jika tiada maknanya jika tiada dibangsakan, tidak dinisbahkan kepada kulit tadi tu nama mushaf. Contoh lagu mana? Seperti yang sudah dijadikan kulit kita. Jadi kulit buku dah. Tiada haram menyentuhnya. Tak haram lah sentuh kulit tadi. Kulit ni makna ni lah, luar ni lah. Bukan kulit pun ni. Tak boleh mikir belik tadi. Dan menanggungnya haram juga. Mana? Gana ni? Dan menanggungnya haram juga kita tanggung Quran dah. Haram juga supaya tadi. Bersalahan menanggung orang yang menanggungnya Quran. Kita bawa orang yang bawa Quran. Ni dia kata hukum lain. Apa hukum dia? Maka tiada haram mutlakon semata-mata pada Syekh Romli, yakni di sisi pendapat Imam Romli. Ada budak kecil, dia bawa Quran. Kitanya tak boleh nak pergi Quran, kita pergi bawa dia. Nampak masalah tu kan? Dia budak, dia tak ambil semaya, tak apalah dianya. Kitanya malah dia ambil semaya. Misal ni, jangan buat. Nak ayatnya. Jadi kak, dia ambil Quran tadi. Nak letak atas rak tinggi. Tak ada alik dia. Jadi kita pun akak dia, gitu. Boleh ke tidak? Dia kata, tak haram secara mutlak di sisi Imam Romli. Dan kata Syekh Ibn Hajar, yakni Ibn Hajar Al-Haytami, padanya tafsil mata benda yang ditanggung dengan mushaf. Di sisi Imam Ibn Hajar, dia kata, jangan hukum gitu. Ada perincian dia. Lepas ni dia cerita perincian lagu mana. Awak nak bawa barang yang ada sekali dengan Quran. Dia ada perincian dia. Cumanya kita sini ambil cerita lalulah. Bila kita mengaji mazhab Imam Syafi'i, biasanya mengaji kitab fiqh akan jumpa dua orang tak sah lah. Imam Romli, Ibn Hajar. Ambo yakin lah haji-haji semua ni seumur duk dengar ada. Ustaz duk mengajar depan ni ke mana-mana ke. Ngaji kitab fiqh Syafi'i kak adalah dengan Imam Romli, Imam Ibn Hajar. Biasanya dua orang ni tak sepakat semua. Banyak masalah. Orang ni kata A, orang ni kata B. Tak sekali semua dua orang ni. Orang tu kata boleh, orang ni kata tak boleh. Lepas tu kita nak ngaji ni, lebih-lebih lagi baru ngaji, bengong jadi. Nak guna mana susah? Nak ikut Imam Romli ke nak ikut Ibn Hajar? Maka di sisi mazhab kita, seperti mana yang telah orang panggil ma'ruf lah di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah, bila ada pertembungan pendapat antara dua orang ni, kita ni sebagai orang awam boleh pilih mana-mana. Boleh pilih mana-mana. Yang mana mudah bagi kita. Hak ni tak ada masalah. Sama ada kita nak guna Ibn Hajar ke Imam Romli. Cumanya ghalib-ghalib. Ghalib-ghalib. Pendapat yang diguna pakai bagi orang yang berada di Mekah, di Yaman, di tanah Melayu, Indonesia apa semua ni,
kebanyakannya dia ikut Ibnu Hajar. Tok guru dulu pun duk mengajar pun, biasanya dia akan pegang pendapat Ibnu Hajar. Misalnya ada orang tanya masalah dia. Masalah tu kalau dia tengok kitab, Imam Romli kata A, Ibnu Hajar kata B. Tok guru di Mekah, Yaman, di tanah Jawi ni, golek-goleknya dia akan ambil pendapat Ibnu Hajar. Supaya selarah belaka. Sebab apa boleh jadi gitu tu? Sebabnya kebanyakan tok guru, ulama yang duduk di negara ni, dia sempat mengaji dengan Syekh Ibnu Hajar sendiri di Mekah ketika dulu, ataupun mengaji dengan anak murid dia. Jadi dia mengikutlah pendapat tok guru dia ni. Berlainan dengan ulama-ulama yang berada di Mesir ataupun yang di sebahagian negara Afrika, mereka lebih cenderung memilih pendapat Imam Romli. Sebab apa? Sebab mereka sempat belajar dengan Imam Romli di Masjid Al-Azhar di Mesir. Imam Romli tak tubik Mesir. Ibnu Hajar dia tubik Mesir, pergi pindah di Mekah. Itulah orang ngaji, pergi haji, pergi umrah ngaji dengan dia. Lepas tu baliklah ke tanah Jawi, gilah Yaman lebih kurang. Tapi orang waktu Mesir ni, dia tak ngaji banyak mana dengan Ibnu Hajar. Yedanya ngaji dengan Imam Romli. Dinyatakan setengah riwayat. Bila mana Imam Romli buat kitab Nihayatul Muhtaj, banyak jilid. Dia sempat baca kitab tu di hadapan 700 orang ulama di Masjid Azhar. Dia 700 orang ulama ni lah tu betul kitab dia dalam tempoh pembelajaran tadi. Bila dia baca ada orang kritik, dalam tempoh tu lah dia betul kitab dia. Jadi kitab dia tu diterima pakai di Al-Azhar Syarif di Mesir. Jadi sebab tu orang-orang di Mesir kebanyakannya diguna pendapat Imam Romli. Kita sini kak boleh pilih lah. Tengok kat mana. Mudah lagi kita, gitulah. Dia duduk sikit lagi. Lepas ni dia baru cerita dah tafsir mata benda tu lagu mana. Mata benda ni bagai lah, bagai yang kita pegang sekali dengan mazhab. Contoh lagu mana ni? Contoh dalam beg kita bawa Quran. Pada masa yang sama kita bawa buku. Tuannya tak ada air semaya. Boleh tak nak bawa beg tadi tu? Gitu masuk dia. Ataupun supaya dulu kak, budak-budak dulu tak ada beg, dia ngaji sekolah bawa buku banyak dah. Kitab ni banyak. Jadi dalam pengajian hari tu nya adalah Quran so. Jadi bawah ni kitab banyak. Quran ada sebutir atas. Boleh tak nak pegang ni kitab ni, nak bawa dalam kelas, nak pergi mari ni. Tuannya tak setuh Quran tu. Tapi bawa buku yang mana ada Quran sekali. Tangguh sekali. Hak tu ada perincian di sisi Imam Ibnu Hajar. Habis itu dulu. Demikian lagi haram menyentuhkan dia. Apa ni? Mula. Demikian lagi haram menyentuh kandi-kandinya. Kandi. Bahasa lama ke apa Haji? Ya lah. Orang panggil bik atau kapik daripada kain. Bekas daripada kain. Yang mana bawa Quran. Ia ada buku ni, dia masuk dalam bik lah. Mudah kat gitulah kandi ni. Kalau tengok dalam kaum dewa pun masuk kandinya gitulah. Lebih kurang. Orang lama dia tahulah masuk kandi ni. Yang disediakan baginya bagi Quran. Beg ni khusus untuk bawa Quran. Jadi kalau gitu tak boleh juga setuh beg ni. Kalau tak ada air semaya. Dan kotaknya yang disediakan baginya bagi Quran, bagi mazhab. Supaya ada Quran kita ni, awak kena masuk dalam kotak tu. Kotak dia khusus. Ataupun kalau di Mesir dia ada kotak comel lah. Nak letak Quran. Tak boleh juga. Sebab orang tahu dah, kotak tu ada Quran. Kotak tu khusus untuk Quran. Jadi memang kita tak boleh nak setuh. Sebab hukumnya sekali. Dan yang layak dengannya Quran. Tak kira lah benda-benda lain ko boleh jadi. Ada orang letak kaca ko. Bekas kaca ko. Boleh Quran. Hak tu juga tak boleh nak setuh. Bukan kaca dalam muzium tu tidak ni. Maknanya you bawa. You masuk Quran tu dalam kaca gitu. Benda yang layak bagi Quran lah. Bersalahan seperti peti mata benda. Peti. Orang panggil ni lah seperti kita tok ni lah bekas. Tiba-tiba kita letak Quran gitu. Dan khazanah ni orang panggil tempat sipem benda. Ataupun dalam dobik ambo dulu dia kata mari khazanah. Kita tak Quran ni tak. Boleh tak nak setuh mari tu? Yang mana sipem dalam Quran. Hak ni jawapan dia boleh. Dan jika dihantarkan mushaf atas reha-reha kayu. Reha mana ni sepuluh ni atas kayu. Atau pelepah tamah.
di atas pelumpur nama tu Quran, maka tiada haram menyentuh sesuatu daripada rihal itu atas barang yang dikatakan dia barang Ibnu Qasim. Mengikut pendapat seorang ulama yang wafat pada tahun 992 Hijrah, seorang ashabul wujuh dalam mazhab Imam Syafi'i, Ibnul Qasim Al-Abbadi. Ia nakal maknanya dia memindahkan perkataan daripada Syekh Ramli dan Syekh Tablawi, seorang ashabul wujuh juga yang meninggal pada tahun 966 Hijrah, namanya Syekh Muhammad bin Salim bin Ali At-Tablawi. Asal Mesir belakang ni. Ulama-ulama Syafi'i dulu ramai asal Mesir. Atas pendapat ni, dia kata tak haram kita pergi setuh raha, kita setuh mari tadi tak ada masalah. Sini ni orang khilaf ni baca dah. Dan yang diiktimak oleh Syekh Zayadi, seorang ulama Mesir juga, seperti Syekh Ibnu Hajar akan haram menyentuhnya. Tapi hak ni dia kata tak boleh. Dia keras sikit, dia kata tak boleh setuh. Dan berkata Syekh Halabi dan Syekh Qalyubi. Ni biasa dengar belakang ni. Ni ashabul hawashi. Syekh Qalyubi dia kata haram menyentuh akan barang yang hampir daripada mazhab. Tiada yang jauhnya. Buat dekat-dekat dengan mazhab ya, tak boleh nak setuhnya. Buat jauh tak apa. Maka haram menyentuh kandi-kandinya, bekas-bekas tadi tu. Dan kotaknya, kotak Quran yang tersebut itu, jika ada Quran pada keduanya. Kalau Quran tu ada dalam bekas tadi, baru haram dia kata. Tanya kita tak ada air semaya. Gitu. Bersalahan ketika tiada pada keduanya, maka tiada haram menyentuh keduanya. Ambil pendapat ni mudah. Kalau tanya tak ada Quran, boleh situ. Tapi tanya Quran ada, tak payah situ. Mudah situ. Hak ni nampaknya pendapat yang di tengah-tengah. Dan tiada haram menanggung akan dia akil mushaf serta mata benda. Dia baru cerita ni. Permasalahan kita nak bawa barang sekali dengan Quran. Kita nak tanggung maknanya kita nak bawa sesuatu benda sekali yang ada Quran sekali. Dia kata tak ada haram. Dan jika kecil sekalipun, barang tu kecil ya. Contoh lagu mana barang kecil? Seperti jarum sekalipun. Quran ada jarum sebutir dalam bit tadi. Boleh kita bawa juga. Itu pun dengan syarat. Ada syarat lepas ni di situ. Dia kata tak ada haram. Dia kata tak haram ni ikut pendapat siapa ni? Seperti berkata Syekh Ramli dan orang yang mengikutnya Syekh Ramli. Orang situ maknanya ulama. Bukan orang biasa-biasa ni. Mengikut pendapat Syekh Ramli dia kata tak haram. Sama seperti tadi. Imam Ramli dia kata mudah. Tak haram lalu. Asal bawa benda lain ya. Boleh kita nak bawa barang tadi. Jangan setuh Quran tu sudahlah. Kita bawa benda lain tadi tu. Niat ke, tak niat ke, secara mutlak. Dia kata tak haram. Gitu. Dan berkata Syekh Khatib, yakni Syekh Khatib Syarbini, pengarang kitab Iqna' tu. Munil Muhtaq tu. Dia kata apa? Tak dapat tiada. Maknanya mestilah ni. Bahawa patut ia bagi mengikut pada uruf. Tapi bagi Syekh Khatib Syarbini, dia kata nak kata tak haram kita bawa barang yang capur sekali dengan Quran tadi tu, biar padan dengan Quran lah. Kalau dengan jarum gitu tak padan dia kata. Ikut urut. Maknanya kalau kata kitab, kena ada sebutir lagi. Ataupun kena ada pensel kes ke. Biar ikut urutnya boleh. Tapi kalau jarum gitu dia kata tak padan. Di sisi Syekh Khatib Syarbini. Boleh ikut mana-mana ni dah hamba yang ni. Dan ditanggungkan dia mushaf tergantung. Kalau gitu gak kita bawa Quran tadi tu dalam keadaan tergantung, maknanya tak setuh kita. Sebab apa? Kerana takut daripada menyentuh. Supaya tak setuh dengan tubuh badan kita bawa dia tu dalam keadaan tergantung. Dan jika tiada, maknanya jika tidak mengikut uruf, maka haram atas orang tadi bawa mushaf. Bersama dengan mata benda tadi, dengan barang tadi. Dan disyaratkan pula bahawa tiada dikosak mushaf jua. Nak bawa Quran tadi tu juga, ini mengikut pendapat Ibn Hajar ni. Dia kata
Janganlah kita kosak nak bawa Quran. Jangan kosak bawa Quran. Lagu mana? Cara nak kosaknya dengan bahawa dikosakkan mata benda atau itlaq. Caranya kita kosak nak bawa barang tadi. Contoh nak bawa jarum tadi, nak bawa buku tadi. Niat nak bawa tu bukan nak bawa Quran dak, cuma Quran ada sekali. Jangan niat nak bawa Quran. Ataupun itlaq dengan mana kita tak niat gapo-gapo, bawa bit saja-saja. Tak teringat pun Quran ada dalam bit tadi. Maka jika dikosakkan mushaf jua, haram atasnya atas orang. Jua di sini dengan mana sahaja. Maka jika dikosakkan mushaf sahaja, kalulah dia bawa barang tak dengan Quran tu, dia niat nak bawa Quran saja, haram atasnya berdosa. Tak boleh. Kerana nak jaga kehormatan Quran. Dan jika dikosakkan mushaf serta mata benda, dia niat dua-dua, nak bawa Quran sekali, nak bawa buku sekali, tiada haram pada Syekh Ramli. Di sisi Imam Ramli, dalam masalah ni dia mudah. Dia rengeng sikit, dia kata tak haram. Tak haram. Dan haram pada Syekh Ibnu Hajar seperti Syekh Khatib. Di sisi Ibnu Hajar Al-Haytami, dia ikut juga dengan Syekh Khatib Syarbini, dia kata haram. Kalau niat sekali nak bawa Quran, nak bawa juga barang tadi. Jadi mudahnya kak, jangan niat bawa Quran lah. Nak jaga khilaf kak jangan niat bawa Quran. Dan tiada haram membalik akan lembar mushaf dengan bilah. Dengan bilah ni maknanya sesuatu yang tirus gitu, seperti lidi. Atau orang panggil bilah. Ataupun pen. Dia kata tak haram kita balik. Jika bercerai lembar, jika lembaran kertas tadi tu cabut daripada mushaf, bolehlah kita nak baliknya. Dan menanggung atas bilah, bolehlah kita nak pegang, nak tanggung gitu. Maka mana ni? Ini ni. Ya nak habis masa ni jadi gini ni. Ni mula. Itu pun jika bercerai lembar, habis itu. Dan menanggung atas bilah, maka haram dengan ittifaq. Kerana dinamakan menanggung. Jadi kalau kita tak ada air semaya, kita nak balik Quran ni, kita guna pen, kita guna pen ataupun lidi, kita balik dia tu, janganlah kita ni letak benda tadi tu bawah seolah-olah kita tanggung dia. Cara lagu mana nak balik? Guna ke atas gini. Baru tak tanggung. Kalau tak bawah gitu tu, orang panggil bawa lagi tak? Tanggung. Dia kata gitu sini. Dia kata, dan menanggung atas bilah, maka haram dengan ittifaq. Sebab tu dia kata tadi, membalik dengan bilah. Bukan kerana di bawah bilah. Bahasa ni kena main juga ni. Dia terjemah dalam bahasa Arab. Jadi hukum dia berbeza. Maka haram dengan ittifaq kerana dia akan menanggung. Dan tiada haram menanggung akan dia mushaf. Pada tafsir yang terlebih banyak daripada Quran dengan yakin. Kalau kita nak bawa Quran yang bercampur dengan tafsir, ataupun bercampur dengan terjemahan, dia kata boleh dengan syarat terjemahan ataupun tafsir tadi itu terlebih banyak daripada ayat Quran. Maka di sini, ibrah, lagu mana kita nak kira huruf-huruf tafsir, mengikut kaedah kha. Nak kira huruf tafsir mengikut kaedah kha. Huruf Quran pula kita ikut resam. Cara nak timbal tu. Nak tahu lagu mana lebih banyak lagi banyak, Quran kita ikut resam dia. Ada pun huruf tafsir ikut kaedah kha dia. Begitu. Jadi tulisan besar kecil tak memberi masalah. Sebab kalau ikut kaedah kha lain. Besar huruf kecil. Gitu. Jadi kalau tafsir itu kecil pun tak apa. Atas pendapat ni. Ni ambil rujuk dalam kitab syarah bagi Safinatun Najah. Manarul Huda. Dia buat mari gitu kaedah ni. Jadi belak-belak dia boleh jumpa mula. Lega sih. Hari tu kita dah bahas banyak dah Ustaz dah. Jadi jumpa sini. Dia kata gitu. Wallahu a'lam lah. Habis. Dan tiada haram pula menanggung dirham atau dinar. Dirham maknanya mata wang daripada perak. Ataupun dinar, mata wang daripada emas. Dan kepala cincin. Ni kepala mata cincin ni.
yang tersurat pada yang tersebut tadi suatu daripada Quran. Kalau pitih tu ada ayat Quran ataupun kepala cicing kita ni ada ayat Quran, dia kata tidak haram kita tanggung. Sebab tak panggil mushaf. Sebab orang tak baca. Orang tak niat baca Quran situ. Begitu juga dengan azimat, itu juga tidak haram kita situ. Sebab orang bukan niat untuk mushaf, untuk baca dia tidak. Dan jangan diteguh kanak-kanak yang mumayyiz, berhadah besar atau hadah kecil daripada menyentuh dan menanggung Qurannya dan lauhnya. Kerana apa tu? Mentadarrus dan mengaji. Jadi bagi budak yang tidak balik, yang siapa umur mumayyiz, boleh jadi dia ni berhadah dah. Budak yang tak siapa umur balik, boleh jadi dia nya tak siapa umur 9 tahun. Kita cerita itu kan, paling kurang umur budak nak balik 9 tahun. Jadi budak ni tak siapa umur 9 tahun lagi, tapi dia berhadah besar dah, ataupun dia berhadah kecil. Tuanya nak ngaji, nak baca Quran, jangan lari dia pergi situ Quran. Ajar dia situ. Janganlah kita ajar dia seperti mana orang besar. Budak-budak ni gitu. Kita tak boleh nak ajar dia lebih-lebih sangat. Supaya juga ngelah ni. Habis. Wallahu a'lam bishawab. Dan gitu dia katanya jangan lari. Luh tadi tu, luh maknanya satu lembaran yang ditulis Quran. Wallahu a'lam bishawab, ilmu hatam. InsyaAllah minggu depannya kita ngaji bab najis dan cara-cara nak menghilangkan najis. Wallahu a'lam bishawab wa ilmu hatam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.